Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, terima kasih pada sahabat-sahabat, tuan-tuan yang telah hadir ke channel Syam TV Media ini ya. Syam TV Media. Jadi saya ini salah seorang yang telah mempelajari beberapa ilmu-ilmu seperti hipnosis, NLP, grafologi, metafizik, numerologi, dan ilmu rahasia watak dan bakat manusia di sebalik cap jari. Jadi semua ilmu itu telah saya tuangkan di dalam channel ini. Anda boleh ambillah, boleh tengok separuh-separuh harinya. Mungkin tak semualah saya tuangkan. Dan minggu lepas saya telah membuat analisa tentang 3 orang artis di Malaysia, seorang yaitu Siti Nurhaliza dan 2 orang dari Indonesia dan juga sebenarnya nak katanya Indonesia itu seorang anak kecil yang namanya Niswa Nahla, dan seorang penceramah. Kemudian saya susuli lagi dengan karena telah branding ketika saat ini, maka saya telah memberanikan diri untuk menghuraikan kelebihan diri Da'i Sa'i. Kita tidak bercakap soal wajah dia, itu sedia maklumlah, orang dah tahulah. Ini saya bercakap pasal tarikh lahir dia. Baik, hari ini saya akan menunaikan permintaan salah seorang dari penonton, yaitu minta tolong huraikan tentang tarikh lahir Sajak. Jadi saya jumpa tarikh lahir Sajak itu di dalam YouTube. Wallahu a'lam betul atau tidak. Jadi inilah tarikh lahirnya, 23 bulan 2 1985. Dan sebelum ini saya telah mengambil tarikh lahir Da'i Sa'i. Tarikh lahir dia 20 Oktober 1995. Dan ada yang mengatakan 21. Saya pun jadi confused lah, karena ada 2 tarikh. Untuk saat ini saya berpegang pada tarikh inilah, karena saya tengok di my wilayah. Dan sebelum saya menghuraikan tentang tarikh lahir Sajak, ingin saya bacakan satu sepotong Al-Quran, surah Al-Luqman ayat 34 ya. Di mana ada di antara pembaca penonton video saya. Terima kasih ya sebelumnya ya. Sebelum ini belum pernah ada video saya yang sampai 5.000 nih orang menonton. Tengok nih, 13, 10, paling banyak pun 60, 100 lah. Terima kasih Anda sudah hadir. Dan mudah-mudahan Anda dapat ilmu di sini. Jadi ada 5 perkara yang manusia tidak mengetahui dalam surah Al-Luqman ayat 34 ya. Ayat 34, ingat gitu, mudah aja. Ada 5 perkara. 5 aja. Banyak. Tapi dalam ayat ini 5. Apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. 1. Wa yunazzilul ghaitha. 2. Wa ya'lamu ma fil arham. 3. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. 4. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. 5. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah, indahu, pada dialah, di sisi dialah, ilmu sa'ah, ilmu pengetahuan, ilmu ataupun pengetahuan tentang bilakah berlakunya kiamat. Jadi ada orang di zaman Nabi dulu lagi lah, bila Nabi kata kamu hidup ni tidak lama, kita akan nanti meninggal. Bila meninggal kita berdepan dengan alam kubur. Macam ulama-ulama hari ni lah ya, berdepan dengan siksaan kubur, pertanyaan muka nanti, kemudian kita akan dibangkitkan, ada kiamat. Jadi begitulah di zaman dulu, orang bertanya-tanya Rasulullah, bila kiamat, bila kiamat. Jadi siapapun tidak mengetahui bilakah kiamat. Walaupun ada orang yang mengatakan ataupun membuat ramalan akan berlaku pada sekian hari bulan bermula di pantai ini dulu lah. Dulu pun ada macam tu. Itu tidak boleh diterima pakai. Sesungguhnya hanya Allah yang tahu bilakah berlakunya kiamat. 1. Wa yunazzilul ghaitha, dan bilakah turunnya hujan. Wa yunazzilu, dan turunnya ghaitha, hujan. Turunnya di mana, bilakah turun, tidak ada siapa yang boleh mengetahui. Tidak ada. Kalau ada pun
itu ilmu ramalan ya, ilmu ramalan pasal hujan turun, bila akan turun. Apa tujuannya ramalan itu? Ramalan hujan itu supaya kita bersiap-siap ya, besok hujan kita nak pergi kerja, nak naik kereta ke naik motor. Jadi itu ada manfaatnya. Ramalan hujan besok. Kalau jadi jadilah, kalau tak jadi ya tak jadilah. Okey, wa ya'lamu ma fil arham, dan Tuhan itu ya'lamu, dia mengetahui apa yang ada fil arham, dalam rahim seorang ibu. Orang berkata, alah zaman sekarang dah canggih dah, kita boleh tahu dah lelaki ke perempuan, boleh scan dah. Ada orang berkata, bukan masalah scan jantina laki perempuan. Anak dalam perut itu nanti dia keluar, dia jadi apa nanti? Adakah dia jadi seorang Perdana Menteri, jadi seorang Menteri Besar, menjadi seorang pejuang, menjadi petani, menjadi arkitek? Dia tidak tahu siapakah dia nanti bila dia keluar setelah dia dewasa nanti. Ya, boleh jadi anak orang miskin menjadi seorang hebat. Ya. 3. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan tidak ada manusia yang mengetahui apakah yang akan dia buat besok hari. Besok hari kita boleh berimpian, besok aku nak pergi sana, aku nak pergi sini. Dulu sahabat-sahabat sekalian, saya berada di Aceh, 4 tahun saya belajar di sana. Saya belajar di IAIN, Institut Agama Islam Negeri. Saya bukan sekolah menengah biasa, sekolah IAIN, jadi tahu dah ilmu agama. Jadi bila ada orang kata ilmu tarikh lahir ni apa khurafat lah, syirik, saya senyum je. Kesian dia belum tahu lagi. Tapi tak apa, saya ucap terima kasih banyak pada yang berkomentar seperti itu, kerana ada ramai yang menjawab. Jadi saya menjadi senyum saja, kerana ini kita nak share ilmu ni kan. Ini tidak ada siapa pun yang boleh mengetahui apa yang akan dibuat besok hari. Jangankan lusa tahun depan nak meramalkan seseorang itu jadi apa dia, besok pun kita tak tahu. Itu yang bagi tahu ini. Dan kamu sendiri dan kita semualah, kita tidak mengetahui. Kalau ada kawan sebelah kita ini, dia ada duit dalam poket dia, kita tidak tahu berapa sen, berapa ringgit, berapa sen. Tidak ada orang boleh tahu. Ilmu kita sangat terbatas, sangat-sangat terbatas. Jangankan ramalan tu ilmu karuk, ilmu ramalan masa depan itu, ataupun orang yang salah faham, ini meramal salah faham. Sebenarnya tidak ada siapa pun yang mengetahui madza taksibu ghadan, apakah yang akan dia buat besok hari. Dia boleh merancang ya. Jadi cerita dari dulu di Aceh, ada orang tu beli tiket nak pergi ke Medan besok. Tapi hari ini sebelum besok dia ditembak, peluru timah cair masuk di tubuhnya, entah di mana, di kepala ke di mana, dan dia meninggal pada hari itu juga. Kalau dia tahu dia mati hari itu, mungkin dia tak beli tiket kan, buat habis duit je beli tiket kapal terbang. Okey, last kali dalam ayat ini bukan ayat 1 Quran, dalam ayat ini, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada manusia yang mengetahui di bumi manakah dia meninggal. Ada orang nak pergi umrah, nak pergi haji, dalam perjalanan meninggal. Ada orang dah siap umrah, semua nak balik dah simpan barang baju-baju masuk beg, ketika itu dah sakit, hantar ke hospital dan dia meninggal dunia. Ya, kita tidak tahu di bumi manakah kita meninggal dunia. Oleh itu, siap-siaplah untuk dijemput Tuhan. Jangan kita buat salah di atas muka bumi ini. Kalau pernah buat salah, minta ampun ya. Dan ilmu Tuhan itu sangat luas. Jangan kita menjadi orang yang kita tak tahu, ini Nabi tak ajar ini. Ilmu otak kiri, otak kanan. Nabi pun tak ajar. Saya rasa tidak ada dalam. Saya ini dari fakulti dakwah, bukan fakulti syariah, bukan fakulti hadis. Jadi saya tidak mendalami sebanyak-banyak kitab hadis. Jadi saya ingat tidak ada hadis yang Nabi mengatakan otak kanan, otak kiri, otak kanan ini fungsinya gini, otak kirinya. Tapi datang kemudian hari ini orang-orang pakar yang telah membuat kajian. Ini ilmu psikologi. Jadi kita terima sajalah. Walaupun Nabi kita tak sebut benda tu kan. Macam ilmu matematik tambahan. Nabi pun tak ajar kok dulu. Matematik tambahan aras tinggi untuk STPM. Tapi anak-anak kita belajar hari ini. Apakah kita nak kata, ini ilmu orang kafir, tak payah belajar matematik ni. Dari mana gitu. Jadi abang, kakak, jadi sebelum mulut kita kata seperti itu, kita perhatikan dulu ya. Perhatikan dulu. Saya ni seorang peminat ilmu. Dulu orang sebut ilmu grafologi. Macam mana ya? Kita pergi belajar. Orang kata ilmu NLP. Macam mana ya? Kita pergi belajar. Orang sebut ilmu metafizik. Macam mana ya? Kita pergi belajar. Setelah belajar tu baru tahu ya. Alhamdulillah saya tidak jenis orang yang kamu ni ilmu sesat ini. Kita tidak gitu. Kalau kita gitu tu nak minta ampun dengan Allah Ta'ala boleh. Tapi dengan manusia yang kita tuduh dulu tu, tak malu kan kita nak sebut, nak minta maaf balik.
Biasanya tak minta maaf dah, pakai diam gitu aja. Inna Allah, sesungguhnya Allah itu alimun, sangat mengetahui semuanya, khabir, dan dia juga maha mengkhabarkan dari ilmu dia itu. Tuhan boleh mengkhabarkan apa yang dia nak bagi tahu. Oke, pada hari ini kita langsung straight to the point, kita pergi ke Muhammad Sajjad bin Kamaruzzaman. Saya tidak tahu, walaupun saya belajar sekolah Arab, saya tidak tahu apakah makna Sajjad ini ya. Minta maaf ya. Tolong bagi tahu saya. Muhammad ni tahulah yang terpuji ya. Kamarul ini bulan, zaman ini masa. Sajjad ni saya pun tak tahulah, saya kekurangan ilmu ini. Jadi tarikh lahir beliau ini saya ambil dari YouTube Anda boleh tengok di YouTube, type tarikh lahir Sajjad 23 bulan 2 1985. Okey, sekarang kita buat jalan pengiraan. Okey, copy yang ini je. Okey. Dan ini kita delete. Kita naik ke atas sikit. Ini kita jauhkan sikit biar tidak. Okey. Muhammad. Nama dia ada Muhammad tau. Okay, anda dengar satu persatu saya hurai di mana ada ramalan. Kita tidak meramalkan dia sebab dia dah jadi dah. Dia dah jadi apa yang dia nak jadi. Cuma kita melihat potensi diri dia. Anda tengoklah. Potensi diri Tuhan yang Allah Ta'ala dah bagi pada dia. 23 hari bulan 2. Dan saya ni belajar ni 4 guru pun saya belum hafal semua. Jadi saya buat penerangan seperti ini dengan satu niat agar saya sendiri mendapat lebih faham lagi, lebih mengingatilah mana-mana. 1985 ya. Okey, cek sekali lagi 23.285. Okey, kita pergi dekat jalan kira ya. Mula-mula saya ajar jalan kira dulu ya. Kita tidak meramal tapi mengira. 2 tambah 3 5. Betul dah? 0 tambah 2, jawapan dia 2. 1 tambah 9 1. Kenapa bang? 1 tambah 9 kali 10. 10 tu kita pecahkan 2. 10, angka 10 tu kita pecahkan 2. 1 tambah 0. Jadi 1. 8 tambah 5 jadi 4. Sama juga. 8 tambah 1, ambil sini 1 jadi 9, lebihnya 4. 4 bagi datang ke sini. 1 tambah 4 jadi 5. 5 tambah 2 jadi 7. Kan? 7. Okey. Dan 7 tambah 5 3. Baik. Dalam ilmu metafizik, apa tu metafizik? Metafizik itu yang disalahfaham oleh orang itu adalah mengetahui masa depan seseorang. Oh, bukan. No, bukan. Jangan kata gitu. Bukan mengetahui masa depan. Inilah yang kita nak tahu nombor berapa dia, nombor asas. Okey, nombor 3. Menurut ilmu metafizik, orang nombor 3 ni seorang yang aktif. Gitulah. Tak ada meramal pun aktif. Semua orang aktif kok? Oh, tidak semua aktif. Dan ini 2 tambah 3, dia punya jumlah dia 3 juga. Ini katanya ini adalah unsur rohani dia 3, dan ini adalah unsur fizikal dia. Jadi fizikalnya 3, rohaninya 3. Nampak sangat kuat 2 2 3. Kalau kita ikut satu mazhab lagi, dia tambah 4 ini. Okey, 7 tambah 2 9. 9 buang. 5 tambah 1 6. Okey, 6. Jadi kalau ikut satu mazhab lagi, dia punya potensi dalaman dia adalah 6. 6 ini adalah orang yang bergulung dengan hidup dia cari duit je. Dia buat bisnes itu ini. Kepala dia tu duit je. Kalau sini 5 itu seorang yang mencari kebebasan. Orang cari duit. Jadi anda tengoklah bila saya hurai begini, betul ke tidak? Kalau betul lah. Dia cari duit je. Dia sangat pintar dalam mencari duit. Dan 6 ni juga adalah dikatakan seorang yang sangat pintar berkomunikasi. PR. Macam Dr. Mahathir, beliau pun ada banyak nombor 6. Jadi beliau pintar. Saya dengar ceramah Dr. Mahathir, Tun Dr. Mahathir. Sangat luar biasa. Kita nak tiru dia pun tak boleh. Cara dia mengungkapkan tu 3 patah. Tak ada macam kita lah tu. Orang yang ada nombor 6 ni. 5 tambah 1 kita pergi sebelah sini adalah 6 juga. 5 tambah 4 9. Okey, seterusnya 6 tambah 9 dia jadi 6 balik. Okey, selesai belah kanan. Sebelah kiri pula 7 tambah 2 9 juga.
7 tambah 5, 7 tambah 3, tambah 2 jadi 9 lebih 3. Kita ambil 3, tak sini. 3 tambah 9, 3 juga. 5 tambah 3, 8. 7 tambah 3, 1. Dan 1 tambah 9 adalah 9. 1 tambah 9, 1 tambah 8. Okey, huraian dia begini saja. Dia ni dari segi karakternya adalah seorang yang nombor 3. Okey, apakah orang nombor 3 tu? Okey, saya tengok Saya tengok pada huraiannya. Orang nombor 3 itu adalah orang yang saya pun bukan ingat juga, kena rujuk balik. Seorang yang idealistik, banyak idealistik, idea aktif dan berpandangan jauh. Tahu dan faham keperluan diri. Sangat berkebolehan dalam bidang yang diceburi. Berpotensi untuk hidup mewah sekiranya dia berusaha bersungguh-sungguh. Mudah menyatakan pandangan terhadap sesuatu. Artinya suka komen lah. Ini orang nombor 3 ni. Dan seorang yang sangat aktif sebagai nombor 3 ni. Siapa yang nombor 3 di sini? Aktif tu tubuh dia, badan dia, orang yang suka bersukan dengan aktiviti lasak, naik basikal. Ni orang nombor 3 ni. Dan dia ingin kelihatan hebat orang nombor 3 ni. Dan cara kita nak masuk dengan orang ini yang rasa dia hebat tu, kita kena mulakan dengan benda-benda yang hebat. Tentang motor ke kereta, apa saja yang dia minat. Itu cara dia. Dan kalau ini 933 ni, makna dia nombor ni adalah orang yang sangat sesuai menjadi usahawan. 3 ni duit, 9 ni berjaya. Sangat sesuai orang seperti ini. Dia jual kosmetik ke apa, terserah dia lah. Dia jual baju sukan ke apa. Jadi orang seperti ini sangat potensi dia tu sangat-sangat terarah ke arah menjadi usahawan. Kalau ini 696. 6 tu adalah duit, 9 tu berjaya, 6 tu duit. Jadi katanya orang yang sangat berhati-hati dengan duit. Jadi anda dengar baik-baik. Jadi di sini tidak ada menyatakan dia ni nanti akan jadi seorang presiden persatuan sekian. Tidak ada. Dia ni satu masa nanti akan kahwin dengan siapa. Tidak ada. Dia ni akan mati tahun berapa. Tidak ada. Tidak ada unsur-unsur masa depan. Ini ada unsur potensi. Dan betul semua ke anda tanya kan? Tidak betul semua. Tapi 80%, bahkan ada mengatakan 85% itu adalah menepati lah. Kerana sudah dibuat kajian terhadap semua orang di dunia yang seperti ini. Okey, next. Terusnya. Kita pergi ke elemen Tengok nombor 1 ada berapa dalam piramid ini. Kita bunga dari sini sampai ke bawah ini. Okay, 1 ada 1. Tak ada 2. Ada 2 Okay, saya ambil tak sini. Kena hitamkan. Mungkin anda ada juga pergi ke satu buah YouTube lain untuk belajar ilmu ini. Saya juga belajar dari Said Zam. Said Zam. Di situ pun ada juga orang bagi tahu ini ilmu salah ini. Tapi Said Zam tu dia tenang aja. Dia sudah belajar. 10 tahun dia pendam ilmu ni. Dia kata dah 10 tahun. Sekarang baru dia nak share lah. Okey, 1 ada 2 dan 6 ada. Dan juga saya nak sebut juga sama-sama itu. Ada pegawai JAKIM yang dulu timbul kontroversi. Bukan pegawai JAKIM tu timbul kontroversi. Masa tu menyatakan ilmu hipnosis ini salah, grafologi pun sekali dia masuk sekali salah. Ada satu orang pegawai JAKIM pergi belajar dengan guru saya. Saya tak nak sebutlah siapa guru saya ni. Dan guru saya tu bagi tahu pegawai JAKIM tu datang belajar ilmu grafologi. Anda tahu ilmu grafologi? Ilmu mengetahui trik seseorang, ciri-ciri seseorang melalui tulisan. Pegawai JAKIM tu bila dengar dia kata apa? Kalau macam ni tak ada salahnya. Tak ada salahnya kalau macam ini. Setelah belajar baru tahu. Dan sama juga ilmu ini, ilmu metafizik ini, ada juga pegawai JAKIM telah ikut serta sekali seminar. Dan dia telah dengar dan dia mengatakan kalau macam ni tidak ada salahnya. Setelah dengar, kalau tak dengar tu yang keluar di mulut tu gitu gini. Ini orang yang cepat coplos ke apa mulut dia tu. Bukan dia nak belajar dulu. Patutnya belajar dulu, tengok dulu, siasat dulu. Okey, nombor 6 nombor 6 ada berapa? Tengok di atas ni tak ada. Sini tak ada. Saya tak ambil yang ini, saya ambil yang inilah. Okey. Dia boleh je salah satu ni. Sini ada berapa? 6, ada 2. Sini tak ada, sini tak ada. Okey, 6 ada 2, betul lah. Okey, jadinya dia punya jumlah dia adalah 4
4. 2 tambah 2, 4 ya. Okey, sekarang 2 ada berapa? 1. Ada 1 je. Ya. Kemudian 7 ada berapa? 7. 1. Tak ada. Tak ada juga. Okey, 1. Jadi ada berapa? Ada 2. 3 ada berapa? 1, 2, 3, 4. 3 ada 4. 3 banyak. Nanti kita dengar ya apa makna dia. Betul ke selama ni orang kata ini ilmu ramal masa depan? Kita dengar dulu 8 Sayang ilmu yang sangat bagus ini. Saya tidak ada bukti, tapi sahabat saya, seorang sahabat saya dalam guru ilmu ini, Zazli, saya sebut nama beliau. Beliau pakar dalam ilmu ini, ilmu metafizik ni, dan beliau mengatakan orang pertama yang menemukan ilmu ini adalah orang Islam. Siapa namanya? Cuma saya tidak ada bukti mana kitab dia. Nak tunjuk tak boleh. 3 ada 4 1, 2, 3, 4. Okey, sekarang 8. Dan minta tolong sahabat-sahabat yang telah belajar ilmu metafizik, kalau ada bukti itu boleh kita kemukakan, share. Maklumlah Ibn Rushdi ke siapa tu dah hidup berapa lama jadi entah di mana ada ke tidak kitab dia tu, dalam Tajul Muluk ke kat mana. Nombor 8 ada berapa? 1. Ada 1 je dan jumlah dia ada 5. 5 tambah 4, 9, 10, 11. Semua 17. Dah 11, ada 6 lagi. Nombor 4 ada berapa? Ada 1. Tak ada. 4 ada 1. Kemudian nombor 9. Tak ada. 1, 2, 3. Nombor 9 ada 3 Kita tukar sini 3. Jadi dia punya ni ada 4. Dan 5 ada berapa? 5 ni attraction nombor 5 ni nombor berada di tengah-tengah antara 1, 2, 3, 4, 5 kan? Situ. Lepas tu 6, 7, 8, 9. Nombor 5 nombor yang berada di tengah-tengah. Nombor 5 ada 1. Okey, 1 je dan jumlahnya 1. Okey, 5 tambah 2, 7. Tambah 5 tambah 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. 5, 9, 10, 14. Tak cukup 1 ni. Jadi lambat sikit tak cukup 1. Sekejap saya cek balik. Tanah ada 2, 5 ada 2 yang sajat ini. Bukan. Orang lain. Ya, ada 2 5 dia ni. Di mana 1 di sini. 1 di sini. Ya, salah saya minta maaf. Minta maaf semua Okey, jadi 17. Jadi maknanya apa ni? Di sini gini ceritanya. Kalau 16 ni adalah besi, 27 tu air, 38 tu api, 49 tu kayu, 5 tu tanah. Kita tengok di sini sajat ini, apakah yang paling banyak dalam diri dia ni? 5 ni api, 5 paling banyak api. Jadi dia ni seorang yang agak, katanya agak pemarah. 27 dia air. Jadi antara marah dengan cool dengan panas tu lebih banyak panasnya. Anda boleh kira sendirilah, tengok betul ke tak ni Dan dia punya besi 4 tu kira banyak dah tu kata Said Zam tu. Ini pun banyak juga ni kayu. Tapi yang lebih banyaknya ini api. Jadi orang api ni bukan dia marah selalu-lalu, bukan setiap masa dia marah. Kalau ada orang mencetuskan kemarahan dia, dia marah tu besarlah. Kerana air dia tu 2 je. Berbanding dengan anda yang menonton video ni, mungkin anda punya air tu banyak cool. Apinya 2 gitu. Jadi itulah saja huraian dia. Jadi tak adalah mengatakan ilmu tadlah ini adalah ilmu tilik nasib. Nasib mana nak ditilipnya? Nasib mana nasibnya? Kan anda dah dengar habis ini, tak ada. Jadi dia berceritakan tentang potensi manusia. Itu berdasarkan kepada kajian ilmu ini, dan ianya tidak betul 100%, tetapi banyak betulnya 85% ke atas. Jadilah tu. Jadi apa manfaat ilmu ini? Jadi kita sebagai cikgu, kita boleh tahu mengenali karakter
anak murid kita. Kita sebagai ayah, kita sebagai mak, kita boleh tahu karakter anak-anak kita. Kita sebagai orang biasa, kita boleh kenal sahabat-sahabat kita, keliling kita. Dan kita nak jual barang, kita boleh kenal orang yang kita nak jual barang itu. Kalau kita dah rapat lah, dia ni orang nombor 2 ni, oh dia orang nombor 2 ni macam mana cara dia nak memenangi hati dia, ni orang nombor 3. Kalau kita jual pasar malam ya, ai orang datang nak beli tu, memang kita tak tahu lah tarikh lahir dia berapa. Jadi kelebihan ilmu ini, tarikh lahir ini, kita boleh mengenali karakter orang tu dari jarak jauh, walaupun beribu batu, dengan syarat kita tahu tarikh lahir dia. Tapi kalau ilmu satu lagi, ilmu cap jari, kita boleh tahu dia punya watak dia, bakat dia dengan cara kita melihat jari dia. Seandainya kita duduk jauh dan kita tak boleh tengok jari dia, memang tak boleh lah nak tafsir. Tapi hari ini, walaupun duduk jauh, dia boleh snap jari dia, hantar pada kita. Kita boleh tengok 10 jari dia, kita boleh baca watak dia. Oh, kamu ni banyak kerasnya, atau kamu ni banyak feelingnya. Gitulah. Tidak adalah, oh kamu ni nanti masa depan jadi Presiden Republik Indonesia, kamu nanti jadi askar tentera. Bukan gitu. Ini saya ulang berkali-kali ya. Karena saya nak bantu rakan-rakan yang salah faham tentang ilmu ini. Sedangkan ilmu ini besar dia punya manfaat dia ni. Macam ini Said Zam ni, beliau mengaku, beliau memahami diri dia ni, dia seorang panas barang. Dan saya tengok, saya kira tarikh lahir Said Zam itu, walaupun saya belum pernah berjumpa dengan beliau, tapi berguru melalui begini, beliau tu agak tinggi panasnya, dan beliau sekarang boleh mengawal diri dia. Beliau boleh mengawal diri, boleh mengkulkan, menyejukkan diri. Kita adalah cara dia. Kalau kita panas, kita kembali pada agama. Apa cara dia? Kalau kamu tengah berdiri, kamu marah, kamu duduk. Kalau duduk, kamu baring, kamu ambil wuduk. Kita kembali pada agama kembali. Baik, kita di sini kembali lagi tadi, saya hurai lagi ayat ini. Sesungguhnya Allah lah yang mengetahui bilakah berlakunya kiamat, bilakah turunnya hujan, turunnya di mana, banyak mana turunnya. Tuhan mengetahui apa yang dalam perut ibu, dan apa yang kita akan buat besok hari, dan di manakah kita akan meninggal. Itu saja, 5 saja dalam ayat ini. Jadi berikut itu sajalah huraian hari ini tentang sajak. Terima kasih di atas permintaan yang telah hadir ke channel saya. Mudah-mudahan saya punya ilmu ini terus bertambah, dan kalau ada salah, betulkanlah kalau salah di mana katakanlah saya hurai tadi nombor 6, saya katakan begini, sebenarnya bukan begitu, huraikan, bantu ya saya. Tidak mengapa, karena saya lagi belajar juga ini, lagi belajar. Okey, terima kasih. Kalau boleh anda tidak malu-malu untuk share link ini pada sahabat-sahabat yang lain, kerana dia ada manfaat, manfaat yang sangat bagus sekali untuk kita dalam kehidupan ini. Yang ini saya belum hurai lagi, belum hurai lagi. Tak perlu kita hurai. Sekian saja dahulu. Terima kasih atas perhatian. Minta maaf ada salah dan kurang saya di mana-mana kalau ada tadi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.